Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nama diberi Khairul Anam bin Said, bernombor metrik A167994. Dan pada ketika ini saya akan membentangkan satu tajuk tugasan, iaitu tasammuh menurut Al-Quran dan juga hadis. Baik, kita lihat pada slide yang pertama, tasammuh menurut Al-Quran. Kata Mazlan Ibrahim, at-tasammuh dalam Al-Quran merupakan satu kajian tafsir tematik. Di dalam Al-Quran, perkataan at-tasammuh tidak ada dinyatakan secara tersurat. Apa itu tasammuh? Tasammuh dari segi bahasanya diartikan sebagai toleransi. Kita terus lagi. Akan tetapi, perkataan-perkataan yang seerti dengan tasammuh, itu toleransi, banyak dinyatakan di dalam Al-Quran. Antaranya surah Ali Imran ayat 103 dan surah Al-An'am ayat 108. Slide yang seterusnya, surah Ali Imran ayat 103. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah. Baik, merujuk tafsir fi zilalil Quran, asbab nuzul ayat 103 surah Al-Imran ini adalah daripada kisah Aus dan Khazraj. Iaitu apa? Seorang Yahudi ni, dia tidak suka melihat keakraban di antara suku Aus dan Khazraj. Lalu dia menghantar seseorang untuk duduk bersama dengan suku Aus dan Khazraj tersebut untuk membuat provokasi, untuk menghasut, untuk mengingatkan mereka tentang peperangan Bu'ath, iaitu peperangan di antara suku Aus dan Khazraj pada tahun 618 Masihi. Suku Aus dan Khazraj termakan provokasi tersebut, maka muncullah rasa benci, marah dan mengancam untuk berlawan di antara sesama mereka. Perkara ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda datang kepada mereka dan membaca ayat 103 surah Al-Imran tersebut. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada ayat tersebut adalah bersatu padu ini merupakan salah satu sifat yang seerti maknanya dengan tasammuh, dengan toleransi. Yang seterusnya, kesatuan yang kuat berlandaskan syariat amat penting, iaitu ukhuwah Islamiah, amat penting bagi melahirkan suasana masyarakat Islam yang baik dan harmoni bagi peroleh kebaikan sama ada di dunia maupun di akhirat. Yang seterusnya, surah Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sebab nuzul ayat ini dikatakan oleh Abdul Razak daripada Ma'mar.
daripada Qatadah, dahulu kaum muslimin mencaci berhala-berhala milik orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir mencaci maki Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Lalu Allah menurunkan ayat 108 surah Al-An'am tersebut. Pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini, perbuatan tidak menghina sembahan masyarakat bukan Islam adalah perbuatan yang seerti dengan tasammuh. Dalam berdakwah dan seterusnya, dalam berdakwah, umat Islam dilarang menghina sembahan masyarakat bukan Islam, tetapi tidak dilarang menyebutkan kelemahan kepercayaan orang lain selagi mana dikemukakan dengan apa? Dengan bahasa yang sopan ataupun dalam bentuk pertanyaan yang tidak menyinggung. Itu tidak masalah, tapi kita dilarang untuk menghina sembahan mereka. Itu tasammuh menurut Al-Quran. Bagaimana pula tasammuh menurut hadis? Jadi kita lihat slide yang seterusnya. Tasammuh menurut hadis merujuk Arifin Umar, sunnah sebagai bayan kepada Quran. Maksudnya apa? Hadis Nabi ini merupakan keterangan daripada Al-Quran, menjelaskan lagi tentang ayat-ayat Al-Quran. Hadis dari segi bahasa bermaksud khabar, berita. Dari segi istilah, semua perkara yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, perakuan atau sifat-sifatnya. Itulah hadis. Terdapat hadis yang menerangkan tentang tasammuh. Antaranya, tasammuh adalah tuntutan agama Islam, dan yang kedua, tasammuh dalam muamalah. Mari kita lihat hadis tersebut. Tasammuh adalah tuntutan agama Islam. Sabda Nabi SAW yang bermaksud daripada Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka baginda bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang lurus lagi bertolak ansur. Riwayat Bukhari. Yang kedua, tasammuh toleransi. Tasammuh yakni toleransi dalam muamalah. Sabda Nabi SAW yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Berkenaan dengan tasammuh dalam muamalah, terdapat dua pandangan. Yang pertama, menurut Imam Al-Bukhari, beliau memberikan makna pada perkataan as-samahah pada hadis tersebut dengan maksud kemudahan, iaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Manakala menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis tersebut, beliau menyatakan bahawa hadis ini menunjukkan anjuran untuk bertoleransi dalam interaksi sosial dan mengemukakan akhlak mulia serta baik budi pekerti dengan meninggalkan dan menjauhkan diri daripada sifat tamak terhadap diri sendiri. Selain itu juga, beliau berkata hadis ini juga mengajak manusia untuk tidak menyusahkan orang lain dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf daripada mereka. Sebagai kesimpulannya, dapat kita fahami bahawa Al-Quran dan hadis merupakan dua perkara yang mesti dijadikan sebagai sumber rujukan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Agama Islam amat menitik beratkan nilai akhlak tasammuh, yakni toleransi sesama manusia tanpa melihat kepada agamanya, bangsa ataupun warna kulit. Akan tetapi, umat Islam mesti berpendirian teguh dan tegas dalam bab akidah dan ibadah. Supaya apa? Supaya tidak terjebak dengan ideologi pluralisme. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.